Sebab itu hari ini pihak polis telah pun mengeluarkan kenyataan. Ini serius saya nampak. Saya nak beritahu pada teman-teman semua, ini kenyataan serius apabila Ketua Polis Negara telah pun mengeluarkan kenyataan dan mengingatkan bahawa katanya tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang boleh membangkitkan kegusaran awam. Sebab itu saya dah tengok cerita ni dah lama, dah seminggu dua dah. Tapi saya tak nak mengulas sebab saya tahu kalau saya mengulas nanti kita seolah mahu mencetuskan perbalan kaum, presi. Saya tak guna. Negara dalam keadaan kita nakkan kestabilan. Sebab itu menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Dia ambil tindakan. Ini susulan juga saya. Kerana masyarakat dinasihatkan tidak mengeluarkan atau berfungsi kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian kaum atau membangkitkan kegusaran. Jadi kalau kita dengar kenyataan apa semua yang tersiar dalam media sosial, tak payahlah kita share sana sini. Itu juga boleh menimbulkan kesalahan pada saya. Ini kita mahu supaya negara kita ni yang aman damai, yang harmonis sifatnya, terus kekal saudara. Sebab kita nak memperbaiki ekonomi negara. Kalau asyik berpalah, bergaduh, berperang sana, berperang sini, apa untungnya pada rakyat? Itu keadaan saya. Sebab itu, menurut Tan Sri Akil, dia kata Polis Diraja Malaysia memantau. Dia memantau rapi situasi keselamatan semasa dan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang dikesan mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama atau kaum yang mengganggu gugat keselamatan serta ketenteraman negara. Saya rasa kadang begini, mungkin ada orang yang kena cukup nanti. Sebab ada 2-3 kenyataan yang saya dengar, kenyataan-kenyataan begitu agak bahaya pada saya. Pandangan saya kata ini bukan kenyataan yang sembrono. Dulu kita ada ISA, tapi sekarang ni jangan lupa kita masih ada lagi Akta SOSMA. Saudara, kerana Perdana Menteri pun selepas sidang dalam satu sidang media selepas mengadakan mesyuarat kabinet yang hari ini, Perdana Menteri memaklumkan beliau telah pun mengarahkan, ini arahan Perdana Menteri, serius, seluruh pasukan keselamatan diarahkan untuk berwaspada kerana pihak yang desperate, yang terdesak dan merasa tercabar akan menggunakan sentimen dan rakyat yang miskin. Mereka ini akan diupah untuk menimbulkan apa-apa kekacauan. Perdana Menteri itu telah boleh mendapat maklumatnya saudara. Jadi dalam pada itu, Tan Sri Akil Sani berkata tahap keselamatan semasa masih terkawal dan PDRM memberikan komitmen untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan secara berterusan demi memastikan keselamatan kekal terjamin. Saya harap teman-teman, ini cerita wayang mega terbang lah, cerita tentang agama dan sebagainya. Bagi saya melihat ada unsur-unsur nak melihat kekecohan. Kalau kecoh, macam mana pelabur nak datang? Kita serahkan pada pihak wajib. Soal-soal yang menyentuh soal agama Islam ini, kita ada menterinya, menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal agama Islam. Kita punya para mufti, dan jangan lupa agama Islam ini dijamin di bawah kuasa Yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Betul lah saudara, puak-puak ni memanglah suka mengasut dan fitnah. Jadi saya harap begini sajalah saudara, tak payah kita buat kecoh-kecoh. Jangan kita biarkan pihak polis mengambil tindakan. Sebab pihak polis kita ni pun sekarang ini sempena 125 tahun Hari Polis. Polis kita ni saudara memang kita boleh salute. Memang hebat, mereka memantau segala-galanya. Saudara, ni buat polis sana, buat polis sini, kenapa kita instigate untuk orang berbalah-balah? Saudara, itu keadaan yang lain. Ekonomi dah selesai saudara, kita cerita sikit. Ini masalah tentang kedudukan pimpinan PAS. Kerana banyaklah media sosial, Awani melaporkan, akhbar-akhbar melaporkan bahawa Presiden PAS kalau salah langkah boleh dibawa ke penjara. Karenanya sebagaimana Biru Undang-Undang Amanah Nasional menganggap tindakan Presiden PAS yang secara terang-terangan mahu menumbangkan kerajaan perpaduan ini boleh mengakibatkan beliau di penjara. Memang salah saudara. Kita tidak boleh menjatuhkan kerajaan.
Kita cuma boleh menukar kerajaan bila berlakunya pilihan raya umum. Sebelum itu yang ditetapkan oleh rakyat dah pilih, terima je lah. Jangan sebab itu saya kata, menurut pengurusi Dr. Zulkarnain Hakim, perbuatan yang tidak mengikut perlembagaan dan demokrasi berparlimen boleh didakwa di bawah Seksyen 124B sehingga 130A. Ia menjadi kesalahan saudara untuk siapa yang bercakap, mendakwa bahawa nak menjatuhkan kerajaan. Keadaan ini saudara amat membahayakan. Jadi saya harap saudara janganlah cakap sempurna saudara. Di Terengganu juga nampaknya ahli Exco Kerajaan Terengganu iaitu Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu, Datuk Makno Hamzah. Dia kata beliau akan hadir memberi keterangan pada pembicaraan petishon pilihan raya bagi Parlimen Marang di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Ahad ini. Sebab beliau telah pun dikenakan waran tangkap. Tapi katanya dia tidak dapat hadir kerana ada urusan resmi kerajaan yang terpaksa diwakilinya. Terpulanglah saudara. Tapi menulis catatan di Facebook dia tadi, saudara, beliau berkata ketidakhadirannya adalah kerana terlibat dengan beberapa program kerajaan negeri. Selain itu, dia pernah mencadangkan kepada Peguam Barisan Nasional pada Rabu agar sesi pembicaraan itu dilaksanakan pada sebelah petang. Itu keadaannya. Jadi bagaimanapun, dalam kenyataan dalam media sosial, dia kata dia akan hadir. Baguslah gitu, saudara. Kita pun tak suka tengok waran tangkap lah, itu inilah, saudara. Dan tak baik keadaan sekarang. Sementara itu, saudara, ini Datuk Roy hari ini pergi. Walaupun mahkamah membebaskan semalam, tapi hari ini beliau diizinkan oleh mahkamah untuk direman selama 4 hari bermula hari ini. Beliau ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan direman 4 hari bermula hari ini katanya. Berusia 54 tahun. Ini adalah untuk membantu siasatan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Saya nampak saya belum selesai lagi Jana Wibawa ni. Ramai lagi nampak gayanya. Dari segi kenyataan petang tadi SPRM, saya melihat bahawa banyak lagi tak selesai. Orang politik semuanya gila kuasa seluruh masalah. Betul. Bukan nak bina negara dan rakyat. Saya bersetuju dengan anda. Secara Pok Lan, saya tak nak sebutlah perkataan tu. Pok Lan. Sebab kalau boleh, saya suka pencerahan saya ini, kita cerita keadaan yang baik-baik. Mereka bernama pemimpin sepatutnya memimpin negara dengan ikhlas. Gaji mereka dapat pun besar, saudara. Itu yang saya harapkan. Sebab itu hari ini, saudara, 22 bahagian Bersatu pula di Selangor. 22 bahagian daripada Parti Bersatu di Selangor membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim kenalah berhati-hati sebelum membuat tuduhan jenayah, khususnya rasuah dan pengumpulan wang haram terhadap pengurusi Parti Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin. Saya tak dengar pun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan menuduh. So beliau menyatakan apa yang menyatakan apa kenyataan daripada SPRM. Tapi tak tahulah nak tuduh ke, nak saman-saman lah saudara. Sebab katanya melalui Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuat penyelidikan sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa dalam keadaan begini saudara, malah nak cakap lah. Bagi sepatutnya, biarlah SPRM buat kenyataan. Ni nak saman sana, nak saman sini, apa hal? Itu keadaannya saudara. Saya tak tahulah saudara. Sebab itu saya melihat beza antara UMNO dengan parti-parti yang lain. UMNO, mantan presidennya diseret ke mahkamah, dijatuhkan hukuman penjara. Kita terima dengan hati yang besar, cuma kita mempersoalkan bahawa cara penghakiman yang kita rasakan tidak ada keadilan dalam penghakiman terhadap, bukan penghakiman, terhadap perbicaraan Datuk Seri Najib, kerana orang pemain-pemain dalam YNDP ini tak dibawa ke muka pengadilan. Orang macam John Low masih lagi bebas. Orang macam Nik Faizal masih lagi bebas. Orang macam suami kepada Zati, bekas Gubernur Bank Negara, masih lagi bebas. Takkanlah satu orang saya kena. Sebab itu kita merasakan perbicaraan ini agak tempang.
bawa semua kita dengar. Sepatutnya begitu. Saya Nyawai Madeline, halo dari Bintulu, Sarawak. Apa khabar orang Bintulu? Razak Aco, salam satu Malaysia. Seburan Ahmad, Muhammad Sani, Rashid, Wah. Saya nak jelaskan bagaimana beza antara warga UMNO. Orang UMNO ni bila pemimpin dia kena syahid ke mahkamah, kita berlapang dada. Tak ada nak memberontak dan sebagainya. Macam mana yang kena pada Datuk Zaid Hamidi? Apakah kita lupa? Beliau dituduh dengan 87 tuduhan. Kesalahan 2 saja, tapi 87 tuduhan. Tapi kita berlapang dada, paling-paling kita mengiringi ke mahkamah. Macam-macam orang kata, mak sakau lah, penyamun, penggompak dan sebagainya. Tak ada pula kita nak ambil tindakan undang-undang. Tapi ini Perdana Menteri pula yang nak minta ambil tindakan undang-undang. Itu keadaannya. Jadi sekarang saya lihat negara kita ni, kalau jadi pembangkang boleh bercakap apa saja. Tak boleh begitu saya. Hari ini, kerajaan hari ini saya nak jelaskan. Saya melihat kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Suraya. Bagi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu agar sistem keadilan di negara kita ini benar-benar tuntas. Sebab itu beliau mengarahkan agar Datuk Seri Azalina mengkaji semua aspek untuk melakukan reformasi keadilan. Bukan nak tukar peguam, bukan nak tukar hakim, tetapi cara dan sebagainya, tata loka, tata kelola badan kehakiman ini perlulah dilihat benar-benar tidak boleh digunakan oleh orang politik. Itu yang saya tekan. Saya selamat semalam jelas warga UMNO tetap terbaik. Kita terus berjuang. Kita berjuang di parti politik. Kalah kita terima kekalahan. Tak ada masalah. Saudara Rahaton Suhud, selamat malam. Saudara bosku masuk dalam kerja Mak Danon. Kalau tidak, tak rasalah. Saya tak nampak begitu saya. Saudara Wak Shadow, jangan tuduh-tuduh. Tak baik itu saya. Semalam saya dengar juga kenyataan yang Amat Perdana Menteri. Dia kata pertama-tama sekali rakyat perlulah menjaga akhlak, tidak mengejar kuasa dan kekayaan. Dan beliau menegur secara berhemah. Setiap teguran terhadap siapa saja hendaklah dilakukan secara berhemah. Untuk ini haruslah menjadi amalan pemimpin dalam menunaikan tanggungjawab pada rakyat dan negara. Itu menurut Perdana Menteri semasa beliau berucap pada Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana malam semalam. Sekarang ni Seri Perdana, kediaman resmi Perdana Menteri sudah pun menjadi pusat ilmu. Setiap hari Khamis malam Jumaat akan diadakan tazkirah, perbincangan di kalangan pemimpin-pemimpin agama, para profesor untuk membincangkan ada 7 negara dan juga segala kebijakan ataupun yang menyangkut soal-soal agama kita. Alhamdulillah saudara. Sebab itu Perdana Menteri berkata beliau telah pun meneliti dan menghadam pesanan ulama Syekh Profesor Dr. Yusri Rushdi Al-Hassani yang berpesan bahawa tamadun itu akan runtuh sekiranya seseorang pemimpin gelojok pada kuasa, hanya mengejar kekayaan, terlibat dalam rasuah dan berhasad dengki. Maka tamadun bangsa itu boleh runtuh. Sebab itu konsep Malaysia Madani ini diperkenalkan untuk membina semula sebuah tamadun yang mempunyai nilai dan akhlak tinggi serta menitik beratkan aspek sama rata dalam memimpin sebuah negara dengan rakyat yang berbilang kaum. Saudara, kerana pada 19 Januari lepas dan Tuan Ibrahim telah pun melancarkan konsep Malaysia Madani yang berteraskan 6 prinsip, iaitu kemampatan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan keihsanan. Ihsan, sikap berbelas kasih. Itu semua pimpinan tinggi Pakatan Harapan dan UMNO jangan bagi ruang untuk PAS memusnahkan kerajaan perpaduan. Saya ingat begini ya saudara, kalau mereka nak memusnahkan secara demokrasi, ada pilihan raya, itu tak ada masalah. Tapi kalau mengajak rakyat lakukan unjuk rasa, itu tak boleh saudara. Saudara Azizul Hamid, saya rasa begitu saudara. Sebab saya melihat bagi tulisan Dr. Ramlan Yunus ni elok kita hayati. Dia kata agak menarik. Bila Parti Pemilu Bersatu mengeluarkan kenyataan bahawa parti tersebut sebulat suara mempertahankan Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu, biarpun beliau sedang didakwa di mahkamah atas kira rasuah. Sedangkan ada pula pimpinan PAS
yang telah mengeluarkan kenyataan memberi amaran bahawa akan muncul gelombang yang lebih besar dari reformasi untuk membela Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa ini keadaannya yang tak sepatutnya berlaku. Apakah benar ada gelombang itu? Saya tak yakin saya. Kadang-kadang bila dengar konon-konon ada gelombang nak membela, dia macam kelakar saya. Tapi apa pun saya, yang jelas ada perbezaan apa yang berlaku dalam UMNO. UMNO dia okey, kita terima apa sahaja keputusan ataupun tindakan dilakukan oleh pihak berwajib. Tak ada pula kita nak warning, ini siap dengar bagi amaran, bawa pemimpin kami ke mahkamah, maka kita ambil tindakan. Saya rasa ini kenyataan-kenyataan yang dangkal lah saya. Baik saudara, itulah kedudukan negara kita sekarang ini.